Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semua dalam edisi vlog juga vlog, edisi kebun lokal. Ada ni lah kan. Okey. Tuan-tuan, sebenarnya saya dah 9 hari tak upload video ke channel saya ni. Jadi hari ni yang ada lapang sikit lah, hari ke lapangan sikit. Jadi sambil-sambil tu saya perasan ada banyak orang tanya lah macam mana nak buat EM. Ada yang PM dekat FB, betul, ada yang komen dekat saya punya video juga yang lepas-lepas, macam mana nak buat EM, macam mana nak buat EM. Dan saya memang buat EM berpandukan kepada seorang rakan saya lah. Dia pun ajar macam mana cara nak buat EM. Dan hari ni kita nak buat EM sebenarnya kita kan nak buat EM daripada beras ataupun air basuhan lebihan beras. Okey, dan saya ni ada beras. Apa kata saya dekatkan visual lah untuk korang mudah nak tengok apa yang saya buat sebenarnya atas table kan. Okay, pada hari ini kita akan buat EM daripada beras, ataupun lebih spesifiknya adalah air basuhan beras. Ini beras ni tak kisahlah beras apa yang korang ada. Jadi kita nak bersih ataupun kosek, orang cakap kosek tak apa bahasa dia. Kita nak basuh beras ni lah. Ni air pipe sebenarnya ni. Okay, kita basuhkan. Alright. Okay, kita akan ambil air basuhan beras ni. Ni kita basuh beras ni. Beras ni janganlah buang lepas ni. Beras ni kita masak nasi macam biasa. Kita nak air dia saja. Okay, selalunya air basuhan beras ni orang akan gunakan untuk sebagai dia punya, orang selalu siram lah, orang selalu siram pada pokok. Dan ada separuhnya je rendam dengan nasi, lebihan nasi sebagai untuk apa ni, orang kata repellent organik. Yang mana repellent organik ni kita sembur kepada daun-daun yang ada pada orang punya kebun ataupun tanaman lah. Okey. Selalunya saya ambil air basuhan beras yang pertama lah, pertama kali yang dibasuh. Air dia lebih keruh. Macam ni, air dia lebih keruh lah. Saya nak tunjuk macam ni. Airnya lebih keruh lah kan. Lebih memutih. Memutih. Okay, air ni kita asingkan dan kita letak dalam satu bekas. Okey tuan-tuan, ini adalah air yang telah ditapis sebenarnya. Air telah ditapis, lapisan yang tertengah tu kita nak ambil. Jadi kita tapis sekali lah. Sebab air ni saya simpan sebenarnya. Tapis dia sekali. Kita nak buat nisbah dia, bahagian per bahagian. Jadi dengan ada nisbah dia, baru korang akan faham lah macam mana nak buat apa sukatan semua kan. Lebih kurang begitulah. Okay, jadi ini kira satu bahagian lah, satu bahagian yang kita akan campurkan dengan susu. Saya ambil satu bahagian yang ini. Okay, contohnya satu bahagian, banyak ni lah satu bahagian. Kemudian kita akan campurkan dengan susu. Susu ni, ini susu yang telah saya bancuh dengan air. Susu ni kita perlukan 10 bahagian. 10 bahagian yang ni lah. Kalau katakan kita isi air yang lapisan yang tengah-tengah air daripada air peraman air basuhan beras tu, yang ini satu bahagian dan susu ni kena 10 bahagian. Okey, jadi kita ambil bekas khas untuk kita buat EM tu pula. Kita dapatkan satu bahagian ni kan, kita masukkan dalam bekas yang kita ni. Kita ada ni. Kemudian susu ni tadi saya letakkan dalam 10 bahagian macam mana yang saya cakap tadi lah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya ni pun dah dicampurkan dengan satu bahagian daripada peraman air basuhan beras tadi yang saya tunjuk tadi kan. Kemudian yang ini tadilah. Ni saya dah tepis. Peraman ni dia agak lebih jernih berbanding yang kita mula. Ni mula-mula hari pertama diperam. Kemudian ini selepas 7 hari kita ambil bahagian tengah ni. Yang ini selepas kita tambahkan dengan susu. Okey. Lepas dah tambah susu tu, kita kena peram dia lagi sekali selama 7 hari juga. Okay, cara nak peram yang susu ni, saya alihkan semua ni. Okay, cara kita nak peramkan susu ni pula, kita perlu tutup dia dengan kain untuk nak bagi ada udara masuk, tapi untuk mengelakkan daripada serangga yang bukan-bukan masuk ke dalam
kita punya bekas peraman ni. Dan pastikan juga nanti jangan ada ulat-ulat pelik-pelik lah. Walaupun boleh digunakan, tapi takut masa kita nak handle kepada 7 hari yang akan datang tu, takut korang rasa geli lah, pening lah nak ni kan. Sebab orang dia geli tengok ulat tu. Saya kadang-kadang geli, kadang-kadang tak lah, ikutlah kan. Okay, selepas 7 hari keadaannya akan jadi macam ni. Dia akan pecah kepada 3 bahagian juga. Ini pada hari pertama. Hari pertama dicampur dengan susu. 1 bahagian larutan yang tadi tu, larutan yang pertama kita buat daripada air basuhan beras tu, dan 10 bahagian susu. Okay, kita alihkan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akan tutup dia lebih kurang macam ni lah. Tutup macam ni. Dan saya ikat ni gunakan benang sebenarnya. Okay, yang kali ini pun kita akan tapis dia, dan dia pun terpecah kepada 3 bahagian ataupun 3 lapisan. Kita buka dulu. Okay, kain ni jangan buang, kita boleh gunakan kepada kita punya peraman susu dengan 1 bahagian air basuhan beras tu pada bekas yang lain. Okey, dia macam ni lah susu kental dia. Dia akan pecah kepada 3. Jadi susu kental ni kita akan tapiskan juga. Okey, kita ambil 1 bekas untuk mudah kita tapis. Bekas tadi. Okey, pelan-pelan masukkan. Baik. Okey. Okey, sebenarnya pada tahap ini tuan-tuan dan puan dah pun boleh menggunakan, kata pun dah pun terhasil EM. Dia tak ada bau busuk pelik-pelik pun, dia bau biasa je. Bau masam, tapi korang boleh terima. Okay, jadi kita nak bagi dia tahan lebih lama, ataupun nak orang kata nak bagi jangka hayat dia panjang sikit, kita perlu tambahkan dengan molasses. Okey, saya akan tambahkan dengan molasses pula. Dan kita nak tambahkan dengan molasses ni pula, dia saya sarankan untuk 1:1. Macam ni. Alright, lebih kurang separuh kan. Okay, kita kena tambahkan molasses dengan sama nisbah dia. Maknanya kalau macam ni, bekas dia akan penuh lah sampai habis ni. Okay, jom kita ambil molasses. Molasses ni saya dah siapkan. Okay, molasses ni saya dah siapkan dulu. Saya pun ada share pasal molasses ni sebelum ni, dan saya akan letakkan link je untuk korang buat molasses sendiri berpandukan video-video yang saya pernah buat sebelum ni lah. Alright. Okay, untuk yang ni sebenarnya kita dah boleh guna dah, tak ada masalah dah. Yang ni kita boleh guna, dan kita kena simpan dalam bekas yang cun sikit lah, yang elok lah sikit. Bukan penutup dia. Okay, tak apa, kita ambil penutup dia. Okay, kita tutup cantik lah sikit, cun-cun sikit tutup ni penutup dia kan. Okay, ni tutup ketat pun boleh, tutup tak ketat pun boleh. Tapi saya selalu je longgarkan sikit lah, sikit. Okay, simpan EM tuan-tuan dan puan ni di tempat yang teduh sikit. Okay, kalau katakan nak gunakan terus pun boleh, ataupun nak simpan dalam 3 hari ke 4 hari dulu pun boleh, tak ada masalah. Ulang kaji balik apa yang kita buat pada video kali ini. Pertama, kita ambil air basuhan beras, simpan dalam satu bekas selama 7 hari. Ini step pertama. Kosek-kosek beras atau basuh beras tu, air basuhan beras tu jangan buang. Berapa banyak nak simpan ke nak peram tu terpulang, tapi mesti 7 hari, 5 ke 7 hari lah. Tapi lazimnya saya sarankan untuk 7 hari saja. Kemudian yang ini langkah kedua. Daripada peraman ini akan menghasilkan 3 lapisan. Kita nak lapisan yang tengah tu, lapisan tu yang berwarna jernih, dan lapisan kita ambil satu bahagian kita campurkan dengan 10 bahagian susu. Itu step yang kedua. Yang inilah yang terjadi. Ini hari pertama, kita campurkan air yang lapisan yang tengah-tengah tu, air lapisan peraman basuhan beras tu. Kita ambil air tengah, campur dengan 10 bahagian susu, satu bahagian air yang jernih ni. Air jernih ni kita campurkan yang ni lah. Kemudian setelah itu kita peram yang ni, peram pula yang ni 7 hari. Okey, setelah selesai 7 hari, nanti akan ada 3 juga lapisan yang bawah sekali, tengah, dan juga lapisan paling atas tu lapisan kental susu lah, orang panggil lapisan kental susu, ataupun
apa nama dia, saya tak ingat sertifikat dia. Okey, jadi kita akan perang selama 7 hari. Kemudian ditapiskan, kita ambil lapisan tengah, kita campur dengan molasses. Nisbah dia mudah sangat. 1 bahagian air tapisan yang ini tadi. Kemudian kita tampurkan dengan 1 nisbah molasses. Senang saja. Okey, yang ini kita dah boleh terus guna ataupun kita boleh simpan dalam 2-3 hari lagi ke, baru kita guna. Nak tu guna boleh dah, tak ada masalah ni. Okey, insya-Allah pada masa akan datang saya akan tunjukkan juga cara aplikasi dia, berapa banyak sukatan dia untuk kita bersiram atau kita sembur kepada tanah, kepada tanaman kita, biar tanaman kita jadi gemuk-gemuk. Kan. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk kongsian saya pada hari ini. InsyaAllah pada masa akan datang jika free saya akan buat video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.